tamadun Islam? Itu persoalan. Di mana tamadun Islam ni tamadun yang diasaskan berdasarkan kepada wahyu ilahi. Maknanya tamadun yang dibentuk, yang didesain berdasarkan apa yang Allah Ta'ala telah sebut, iaitulah daripada Al-Quran dan juga daripada Nabi Sallam, As-Sunnah. Beberapa perkara tentang konsep tamadun Islam, antara lainnya kita tengok konsep tamadun Islam itu sendiri. Jadi kalau kita tengok tamadun Islam ini adalah salah satu tamadun yang masih wujud sehingga hari ini. Ini kita kena faham. Kan? Dan ia bermula di Mekah dan ia bergerak dengan wadah keagamaan. Mungkin tamadun lain, tamadun barat, tamadun yang dibina hari ini adalah dibina atas dasar mungkin physically. Tetapi tamadun Islam bermula dengan kekuatan kerohanian. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyebarkan dakwah Islam selama 22 bulan ataupun 22 tahun, beberapa bulan ataupun 23 tahun lah kita kata. Dan perkataan Islam itu merujuk istilah yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi SAW, seperti mana surah Al-Ma'idah ayat 3, yang mana waraditu lakumul Islam madina, kan? Maknanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan pada hari ini kami telah sempurnakan nikmatmu, al-yawma lakum dinakum wa atmamtu alaikum, maknanya telah sempurnakan agamamu dan nikmatku ke atasmu, wa raditu lakumul Islam madina, dan juga aku redha Islam itu sebagai agama pegangan kepada manusia. Ini kita rujuk surah Al-Ma'idah ayat 3, menunjukkan kepada kita Allah telah meletakkan nama Islam itu sebagai salah satu daripada nama-nama yang nama kepada agama Islam itu sendiri. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan Islam sehingga Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, yang mana apabila disebut Islam, iaitulah dia adalah ketundukan, kepatuhan, penyerahan diri, sejahtera. Sebab tu kita ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan itu dia ada unsur roh Islam. Perkataan salam, assalam itu Islam. Iaitulah selamat sejahtera ke atas kamu. Sejahtera ni maknanya daripada api neraka. Dia terselamat daripada api. Sebab itu bagi salam kepada orang Islam. Sebab orang Islam selamat daripada bara bahaya, dan ia merupakan, salam itu merupakan adalah doa. Jadi kalau kita tengok dari segi istilah, apakah yang dimaksudkan dengan Islam itu, iaitulah kepatuhan, ketundukan, ketaatan, penyerahan penuh dengan keikhlasan tanpa ragu terhadap Allah Ta'ala dalam aspek seluruh kehidupan, merangkumi jasmani dan rohani serta akal dan perasaan, meliputi akidah, syariah dan juga akhlak. Ini dipanggil kepatuhan mutlak. Itu dipanggil Islam lah. Apabila kita panggil dia adalah Islam, maka sebab itu Islam dia bukan kita kata agama ritual semata-mata macam kita kata yang lain, macam kepahaman yang lain, kepercayaan yang lain, tetapi dia mengandungi ruh kita kata penuh makna yang menyeluruh. Jelas. Sebab itu tamadun Islam adalah tamadun yang berasaskan petunjuk agama yang datang daripada Allah Ta'ala, yang bersifat dengan sifat Rabbani. Konsep dia. Mana tamadun Islam ini bersifat dengan konsep sifat Rabbani. Apa dia Rabbani? Maknanya daripada Allah Ta'ala. Sumber Allah yang jadikan manusia, kita ni ciptaan Allah, maka sudah tentulah Allah yang tahu sesuai yang terbaik untuk diri kita. Itu yang kita nak kena faham, supaya kita mengerti apa yang sepatutnya lah. Itu contoh. Tamadun Islam, sumber dia yang pertama adalah Al-Quran.
Ini kadang-kadang orang pelajar, mahasiswa dia agak keliru. Kan? Kita kata sumber tamadun Islam Al-Quran, dia tak faham macam mana pula Al-Quran. Okay? Yang kedua sumber tamadun Islam iaitulah As-Sunnah. Macam mana kan kita nak faham tamadun Islam itu sunnah. Yang ketiga ijtihad, masuk dalamnya kias sebagainya lah. Ijtihad maknanya yang tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam sunnah. Yang keempat kita kata tamadun lain, kan, dalam tamadun lain, dalam tamadun lain selagi mana tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah, maka tak ada masalah. Benda yang boleh kita buat, benda yang kita boleh buat, tak ada masalah, simple kan. Jadi persoalan itu berlakulah, kan. Maksudnya apa? Maksudnya dekat sini sumber tamadun Islam kita nak kena fahami. Alright. Jadi kita tengok satu persatu. Pertama Al-Quran. Cuma soalan Ustaz, apakah yang anda faham tentang Al-Quran? Jadi kalaulah pagi ni kita dah baca Quran, maka kita telah menjadi masyarakat yang bertamadun lah. Kan? Walaupun baca satu muka surat. Mungkin baca satu ayat je. Alif Lam Mim, terus lepas tu tutup Quran. Tapi dia baca Alif Lam Mim, dia faham. Allah yang tahu makna, hebatnya Al-Quran. Ini pun orang tak tahu makna kan. Nak menunjukkan Quran daripada Allah atau contoh. Jadi Al-Quran ni apa? Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah atau perkataan Allah. Kata-kata Allah. Macam mana kata-kata Allah? Kata-kata Allah ini yang Allah Ta'ala sebut ada 114 surah, 30 juzuk, kan 30 juzuk, 114 surah, 6,236 ayat, mengandungi ayat hukum, mengandungi tentang the futuristic punya maklumat, ataupun past punya maklumat yang past ataupun current situation. Situasi hari ini, sejarah umat dulu berkaitan dengan astronomi, berkaitan dengan sains, geografi, berkaitan dengan apa juga teori, semua ada dalam Quran. Ini hebat Quran. Sebab apa? Dia adalah kalamullah, perkataan Allah. Ini kena faham konsep ni. Konsep ni kena faham. Iaitulah wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Jibril. Malaikat Jibril ni ketua pada para malaikat. Salah satu kerjanya, kerja dia banyak, menyampaikan wahyu kepada para Nabi dan Rasul. Ustaz, hari ni Malaikat Jibril tak sampai wahyu buat apa? Maka Malaikat ada kerja lain lah. Dia ketua para malaikat. Dan mengandungi prinsip pelbagai ilmu pengetahuan. Sebut Al-Quran, semua ada dalam Al-Quran. Merangkumi ilmu kerohanian dan kebendaan. Ilmu yang berkaitan dengan rohaniah, dengan ibadat, dengan konsep takwa, dengan konsep akhlak, dan juga ilmu berkaitan dengan kebendaan, benda. Pendorong manusia untuk menggunakan akal fikiran dan segala sumber yang ada. Maknanya inilah ilmu yang berkaitan. Dan surah Yunus ayat 101 dan surah Zumar ayat 9. Allah Ta'ala menyebut, kan? Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah kepada siapa? Kepada manusia ni. Qul, wahai Muhammad, katakanlah kepada semua orang, hal yastawi allazi, adakah sama, ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Orang yang berilmu, orang yang mengetahui, orang yang ada knowledge without knowledge. Orang yang berilmu dengan orang tidak ada ilmu. Orang yang ada fakta dengan orang tidak ada fakta. Orang yang berpersepsi dengan orang yang ada autentik, punya data. Innama yatazakkaru ulul albab. Jadi Allah Ta'ala, sesungguhnya orang yang mengambil pelajaran, ibrah, iktibar dan peringatan hanyalah orang yang memiliki ulul albab. Ulul albab ni orang yang mempunyai kecerdasan rohaniah. Orang yang mempunyai kekuatan dalaman yang hebat. Kekuatan kecerdasan rohani.
Ini dipanggil ulul albab ataupun orang yang berakal sempurna. Akal sempurna macam mana? Dia boleh memikir secara dalam. Perkataan lub ni dalam perkataan mendalam maksud. Perkataan yang mendalam maksudnya. Itulah dipanggil sumber daripada tamadun itu, iaitulah Al-Quran.